Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan tugas-tugas asas untuk mengurus sumber manusia untuk lebih setia kepada syarikat atau misi yang ingin kita capai. So, video tutorial ini saya tujukan kepada majikan atau pengurus atau penyedia atau kepada ketua kumpulan, ketua stokis-stokis jualan, ketua ejen ataupun ketua penjual atau sesiapa sahaja yang mempunyai aset dalam bentuk manusia untuk diuruskan. Okey, tugas-tugas asas untuk mengurus sumber manusia itu adalah seperti berikut ya. Okey, sebelum tu kita kena tahu ya bahawa pengurusan sering didefinisikan sebagai menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Maksudnya kita tak boleh nak melakukan sesuatu perkara ataupun tak boleh nak produce sesuatu perkara untuk mencapai matlamat keuntungan atau untuk mencapai apa juga matlamat organisasi ya, tanpa bergantung kepada sumber manusia ataupun aset-aset lain. Yang paling penting kita tahu bahawa sumber manusia ini adalah yang paling sukar diuruskan kerana dia bukanlah seperti aset-aset lain yang tidak mempunyai emosi. So manusia ini adalah yang satu aset yang mempunyai emosi yang sentiasa berubah dari masa ke semasa ya. Okay, kita sebagai majikan ataupun ketua kepada satu kumpulan sumber manusia mestilah bertanggungjawab ya untuk mengembangkan sumber manusia di bawah jagaan kita, bukan sahaja mendapat kepuasan daripada pekerjaan yang mereka lakukan ya, tetapi melakukan dengan terbaik dan pada masa yang sama dapat meningkatkan keberkesanan organisasi dan mencapai matlamat yang disasarkan. Jadi untuk melakukannya, kita sebagai majikan ataupun ketua satu kumpulan sumber manusia adalah diharapkan melakukan perkara-perkara ataupun melakukan tugasan-tugasan seperti berikut ya. Yang pertama adalah kita mestilah sentiasa menganggap sumber manusia adalah sebagai manusia penting pada setiap masa. Jadi pada ketika kita memberi arahan, kita tak boleh menganggap mereka seperti mesin ya. Di mana kalau mesin, kalau kita tekan button dan kita arahkan, mesin tidak mempunyai emosi dan sentiasa mengikut flow production ataupun arahan tugasan yang kita arahkan kepada aset-aset tersebut ya. Berbeza dengan sumber manusia yang kita kena menganggap mereka mempunyai emosi yang berbeza-beza pada setiap masa. Okey, yang kedua, kita hendaklah melakukan tugasan dengan baik untuk mewakili sumber manusia kepada pengurusan. Jika kita sebagai eksekutif ya, kita mestilah melakukan tugas ataupun menyampaikan aspirasi ataupun apa juga yang mereka inginkan kepada pihak pengurusan dengan baik. Kalaulah mereka mempunyai perasaan tidak puas hati, janganlah kita pula jadi batu api untuk menyampaikan kepada pihak pengurusan dan mengatakan bahawa mereka tidak mencapai prestasi ya. Jadi adalah tugas kita bagaimana kita mengolahnya supaya perkara-perkara yang mereka sampaikan itu menjadi sesuatu yang positif kepada pihak pengurusan ya. Yang ketiga adalah untuk menjelaskan dasar syarikat kepada mereka ya. Kita mestilah dengan jelas dapat mentafsirkan dan juga menjelaskan apakah matlamat syarikat yang sebenarnya dari segi misi dan juga visi ya. Visi itu merupakan adalah satu matlamat utama syarikat dan misi pula apakah tindakan-tindakan yang kita mesti lakukan ya, bersama dengan kaki tangan bawahan kita untuk mencapai visi tersebut. Okey. Perkara yang keempat pula adalah kita sebagai ketua mereka mestilah menjadi contoh kepada mereka. Kalau kita sebagai majikan, kita mestilah memberi contoh yang baik kepada mereka dari segi disiplin, datang awal, berlangsung kerja tanpa banyak berbual ya di hadapan mereka. Kerana
kita selalunya kalau sebagai majikan tu kita selalu mengabaikan ya, selalunya kita mengabaikan dan kadang-kadang mudah sahaja kita berbual dengan rakan kita pada ketika waktu kerja di hadapan mereka. Jadi perkara-perkara tersebut boleh mestilah dielakkan ya, supaya kita menjadi contoh yang terbaik kepada mereka. So perkara nombor 5 juga adalah dari segi pujian dan juga penghargaan ya. Kita mestilah selalu memberi pujian atau penghargaan kepada kaki tangan bawahan kita ataupun sumber manusia kita. Jika perlu, puji mereka di halayak ramai ya, dan juga melakukan teguran secara tertutup. Okay, perkara keenam adalah untuk memberi mereka peluang ya, untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran mereka ya, dan juga imbuhan mereka. Jadi kita sebagai majikan ataupun ketua-ketua sumber manusia ini mestilah memberitahu mereka ya, apakah perjalanan kerjaya mereka yang boleh mereka capai ya. Dari maksudnya dari jawatan yang rendah mereka boleh meningkat kepada jawatan-jawatan yang lebih tinggi dan mendapat imbuhan-imbuhan mereka yang lebih tinggi dengan melakukan kerja-kerja seperti mencapai target pada masa yang sama dan mengurangkan item-item reject ketika melakukan production, ataupun jika di bahagian penerusan ya, dapat melakukan kerja-kerja dengan pantas, mencapai target, mungkin mendapatkan sale yang lebih tinggi dan atau mendapat collection dari segi barang-barang yang kita jual ya. Okey, item yang nombor 7 adalah jangan biarkan prasangka kita yang mempengaruhi pendapat objektif anda terhadap mana-mana sumber manusia. Okey, maksudnya kita sebagai majikan ataupun ketua sumber manusia janganlah berprasangka buruk ya terhadap mana-mana kaki tangan kita. Kalau kita rasa tak setuju dengan tindakan mereka, boleh saja kita berbual dengan mereka ya secara tertutup, apakah benar prasangka kita yang tidak berapa bagus itu terhadap mereka ya. Okey, dan kita mestilah menyelesaikan perkara tersebut dengan secepatnya tanpa melengahkan kepada satu masa yang tertentu kerana prasangka-prasangka kita ini akan memberi satu tindakan yang tidak baik ya, kerana kita tahu prasangka ini adalah satu gelombang yang buruk ya terhadap pekerja. Jika kita menyebarkan gelombang yang buruk kepada kaki tangan kita, maka gelombang yang sama juga akan dirasai oleh kaki tangan kita terhadap kita, dan akhirnya nanti mereka tidak dapat memberikan prestasi yang baik dalam pekerjaan mereka. Okey, perkara nombor 8 pula adalah sentiasa berusaha meningkatkan keyakinan sumber manusia terhadap anda dengan menghadapi secara individu dan berkumpulan secara bertimbang rasa, tegas dan adil ya. Ini adalah related kepada perkara nombor 7 jadi kita sentiasalah berusaha meningkatkan keyakinan kaki tangan kita terhadap kita sebagai majikan dengan memberitahu mereka ataupun memberi satu taklimat kepada individu ataupun berkumpulan ya secara bertimbang rasa, tegas dan adil. Okey, perkara nombor 9 adalah meletakkan sumber manusia di tempat yang boleh memaksimumkan kemahiran, kebolehan dan sikapnya. Okey, jika kita mengambil seseorang kaki tangan ya, kita mestilah tahu apakah kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi kita kena meletakkan mereka bekerja di satu tempat yang boleh memaksimumkan kemahiran, kebolehan dan sikapnya ya. Okey, dalam perkara ini saya melihat penilaian dari segi metafizik adalah sesuai ya, di mana kita boleh tahu karakter dalaman mereka ya. Daripada situ kita boleh menilai bagaimanakah penerimaan mereka terhadap kerja-kerja yang kita berikan. Jadi kepada anda mungkin satu perkara ataupun satu ilmu tambahan ya, di mana kita boleh menganalisa kaki tangan kita ataupun kumpulan kita dari segi metafizik, mungkin berdasarkan tarikh lahir, berdasarkan nombor telefon mereka. Daripada situ kita tahu mereka adalah dari kalangan kumpulan yang mana sama ada mereka adalah
dari kalangan bernombor badankan kayu ataupun logam ataupun air dan sebagainya. So yang itu anda kena belajar ya di tutorial-tutorial berkaitan dengan metafizik penomboran di channel YouTube ya, ataupun anda boleh mengambil satu kursus khas ya. Okey, nombor 10 adalah kita kena mengenali kaki tangan bawahan kita sebagai individu ya. Maksudnya kita tak boleh menganggap kaki tangan bawahan kita tu sama je dari segi kebolehan, dari segi emosi ataupun dari segi pencapaian. Maksudnya kita anggap mereka sekiranya mempunyai degree, mereka mesti pandai buat kerja. Kadang-kadang mereka tak perform mungkin kerana faktor emosi yang dibawa daripada rumah dan sebagainya. Jadi kita hendaklah mengenali mereka sebagai individu. Mungkin boleh berbual dengan mereka, mengenali ahli keluarga, apakah masalah mereka, dan kita cuba atasi masalah mereka ya. Kerana kalau kita tahu dari segi hierarki keperluan manusia, dia ada pelbagai tahap. Mungkin kaki tangan kita ada memerlukan perkara basic, ataupun mereka perlu kepada keselamatan, ataupun mereka adalah orang yang perlukan kepada penghargaan. Jika mereka seorang yang perlu sangat kepada penghargaan, maka kita seringlah memberi mereka penghargaan dan pujian ya. Jika sekiranya mereka perlu kepada basic, contohnya mereka perlukan keuangan, mereka perlukan tempat tinggal yang selesa, maka orang-orang ini kita mesti melihat kepada gaji ataupun tambahan allowance yang perlu kepada mereka. Mungkin kita boleh luaskan job scope mereka dan kita boleh tambah gaji mereka ya. Okey, item nombor 11 adalah sentiasa meluangkan masa untuk memberi arahan yang tepat dan mencukupi ya. Jadi maksudnya di sini jika kita ingin memberi arahan kepada mereka, mestilah kita bersedia dan memberi satu masa yang mencukupi ya untuk memberi arahan. Jangan kita tergesa-gesa memberi arahan kerana kadang-kadang mereka tak faham dan mungkin daripada ketidakfahaman itu akan membawa kepada kesilapan ya. Jadi kesilapan itu nanti akan membuat satu pencapaian matlamat yang tertangguh ya. Jadi kita sentiasa memerlukan masa untuk beri arahan yang tepat ya. Okey, nombor 12 adalah berkaitan dengan pemeliharaan kawasan sekitar. Maksudnya kita kena peka supaya mereka mendapat satu kawasan kerja yang selesa, bersih dan selamat ya. Pada masa yang sama, nombor 13 adalah kita memberitahu mereka bahawa pekerja sendiri mestilah menjaga kebersihan dan keselamatan di kawasan mereka. Ini adalah untuk kepentingan syarikat juga ya. Kita mesti ingatkan perkara ini. Perkara nombor 14 pula adalah bertanggungjawab untuk menghilangkan dan memperbaiki semua bahaya. Okey, setelah kita memberi arahan kepada pekerja supaya menjaga kebersihan di kawasan tempat mereka bekerja, maka kita pula adalah mesti bertanggungjawab menghilangkan ataupun memperbaiki semua bahaya-bahaya yang berpotensi ya jika perlu. Contohnya jika ada alat-alat production yang dah lama ataupun ada alat-alat production yang perlu diselenggara, maka kita mestilah melakukannya dengan secepat mungkin ya. Dan yang paling penting kita memberitahu mereka cara-cara pertolongan cemas dan asas keselamatan yang baik jika berlaku perkara-perkara yang tidak diduga ya. Okey, nombor 15 adalah berkaitan dengan gaji, komisen ataupun pembahagian keuntungan bagi kaki tangan. Kita mestilah bertanggungjawab memberitahu kepada semua kaki tangan kita ataupun ahli kumpulan kita berkaitan dengan pengiraan gaji, komisen, pembahagian keuntungan dan sebagainya. Berkaitan dengan keuangan ya. Okay, nombor 16 adalah berkaitan dengan bertanggungjawab untuk menyampaikan perasaan dan sikap kerja yang betul kepada pengurusan atasan. Maksudnya jika ada rungutan-rungutan daripada kaki tangan, kita kena mengambil sikap positif ya dan menilai semula pandangan mereka. Jika perkara itu positif, dan maka kita akan laksanakan demi untuk meningkatkan prestasi kaki tangan, dan daripada peningkatan prestasi ini sudah pasti akan meningkatkan pencapaian, meningkatkan keuntungan syarikat dan mudah mencapai matlamat syarikat ya. Okey, nombor
Okey, yang terakhir ya, yang terakhir adalah yang paling penting, kita mestilah sentiasa membina semangat berpasukan yang berterusan. Jadi inilah 16 perkara yang kita kena ambil tahu dan laksanakan sekiranya kita inginkan pekerja-pekerja kita ataupun kumpulan sumber manusia kita supaya dapat setia dengan organisasi kita dan mencapai matlamat bersama-sama. Itu saja untuk tutorial saya kali ini. Nantikan video seterusnya berkaitan dengan apakah pula tanggungjawab kaki tangan itu sendiri terhadap majikannya. Ya. Okey. Itu saja untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.